Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua rakan-rakan guru. Tadi hari ini saya ingin berkongsi bagaimana kita menggunakan standard 4 untuk meningkatkan kualiti PDP kita di dalam kelas. Tetapi hari ini untuk video ini saya hanya akan berkongsi di bahagian satu aspek iaitu 4.1 sahaja. Okey? Jadi siapakah yang harus menguasai SKPMG2 Standard 4 ini? Pastinya pengetua, guru besar, barisan penongkanan dan semua guru yang berada di sekolah. Maksudnya kita mungkin boleh bermuhasabah diri kita, adakah sebelum ini apabila kita meletakkan rubrik kualiti diri kita di dalam standard 4 ini, kita betul-betul memahami apakah sebenarnya standard 4 ini. Okey, apakah standard 4 ini? Jadi, hari ini saya ingin berkongsi dengan rakan-rakan setakat kemampuan saya supaya kita sama-sama nampak bagaimana kita meletakkan tahap kualiti itu dan kita ingin merubah pandangan kita mengenai standard 4 ini bukan sekadar untuk diisi setahun atau 2 kali setahun tetapi dijadikan sebagai rujukan untuk meningkatkan kualiti PDP kita di dalam kelas. Okey. Jadi hari ini kita hanya akan berfokus kepada 4.1 iaitu guru sebagai perancang dan secara dasarnya ada 4.1 hingga 4.6 ya rakan-rakan guru. Jadi hari ini untuk video ini saya hanya akan memfokuskan kepada 4.1 sahaja. Okey, 4.1 sahaja guru sebagai perancang. Kalau kita lihat di sini 4.1 guru sebagai perancang ada 3 tindakan iaitu pertama menyediakan RPH, kemudian menentukan kaedah pentaksiran, kemudian menyediakan ABM, BBM, BB dan TMK. Jadi di sini saya akan bersama-sama dengan rakan guru melihat bagaimanakah kita mau meletakkan tahap kualiti. Jadi untuk tahap tindakan ni rasanya tidak ada masalah. Okey, contohlah. Okey, adakah rakan guru menyediakan RPH? Okey. Jika tidak menyediakan, automatically dia akan kosong dan of course lah di sini akan kosong. Tetapi jika guru menyediakan, maksudnya dia boleh letaklah 1 di sini. Maksudnya kita melihat tahap tindakan ya. Tahap tindakan ni sangat mudahlah. Okey, kalau ada maksudnya kita boleh letak 1 di sana. Jadi 1. Okey, kemudian adakah kita menentukan kaedah pentaksiran? Okey, di mana kita boleh nampak? Pastilah di dalam RPH lah, di dalam penulisan kita. Jika ada, maka kita layak untuk meletak 1. Dan adakah kita menyediakan ABM, BBM? Jika ada, contohnya kita menggunakan buku teks kah, lembaran kah, dan berbagai-bagai lagi ABM, BBM. Jadi, kita boleh letak 1. Jadi rasanya untuk bahagian tahap tindakan ini tidak ada masalah untuk rakan-rakan guru mengisi atau memahami bagaimana kita meletakkan 1 ada ataupun tidak ada, 1 ataupun kosong. Tetapi ingin saya ulang sekali lagi, contohlah bila cikgu kan masuk ke kelas. Okey, kemudian adalah pembimbing masuk untuk meminta RPH rakan guru. Dan memang sekarang RPH kebanyakan ada di dalam online. Jadi tidak ada masalah juga kalau cikgu menunjukkan di dalam telefon, contohnya dalam handphone kan. Okey, tetapi kalau pada hari tersebut cikgu tidak dapat menunjukkan dalam handphone secara hard copy, soft copy, maksudnya automatically tahap tindakan penyediaan RPH itu adalah kosong. Jadi maksudnya kalau tidak boleh ditunjukkan itu maksudnya rakan guru tidak menulis RPH sebelum masuk ke kelas. Jadi mungkin jika kita masih ada maksudnya kita masih ada kelemahan dari segi menyediakan RPH sebelum masuk ke kelas, maka kita wajib untuk menambah baik kerana kita tidak ada pilihan. Kita kena menulis RPH sebelum masuk ke kelas kerana kita kena membuat perancangan dan persediaan. Jadi sekarang mari kita fokuskan bagaimana yang dikatakan kita boleh mendapat skor atau kualiti 4 di bahagian tindakan pertama. Okey, tadi contoh kalau kita ada menyediakan kita dapat 1 lah. Okey, sekarang untuk melihat tahap kualitinya kita tengok terus di nombor 4. Okey, terus di nombor 4. Jadi kita akan lihat di sini, adakah
kelihatan? Adakah kelihatan penulisan RPH itu menunjukkan pelbagai aras keupayaan murid? Ini paling popular, kesukaran untuk dipenuhi. Adakah mengikut peruntukan masa yang ditetapkan? Adakah mengikut kurikulum atau arahan yang berkuat kuasa? Okey. Contohlah, saya pergi kepada yang kedua dulu. Okey, tak apa, kita pergi satu-satulah. Okey, kita pergi kepada satu-satu. Okey, untuk bahagian tindakan pertama, penulisan RPH. Okey, pastilah untuk menulis RPH, kita mesti mengenal pasti terlebih dahulu hasil pembelajaran. Selepas itu barulah menetapkan bukti hasil untuk dinilai dan barulah kita boleh merancang aktiviti. Kalau sebelum ini, kalau kita berpusatkan guru ya, kita mungkin akan menentukan hasil pembelajaran, merancang aktiviti dan menentukan penilaian. Terbalik. Tetapi kalau kita berpusatkan murid, kita pasti akan bermula dengan mengenal pasti apakah kriteria kejayaan, objektif, kemudian apakah bukti hasil dan apa pentaksiran yang ingin kita berikan, dan barulah kita merancang apakah aktiviti PDP-nya. Okey, jadi pastinya bila kita menulis RPH, pastilah kita berdasarkan di SKP. Kita lihat apakah SP-nya pada hari tersebut, apakah SK-nya yang ingin kita capai. Jadi dari situ kita boleh nampak aras itu berada di bahagian kriteria kejayaan ini. Maksudnya apa KK yang ingin kita capai? Menyatakan, mengecam, menerangkan, mengirakan, mengulaskan. Di sini pun sudah menunjukkan aras. Maksudnya ada pelbagai keupayaan berada di sana. Sebab itu yang dikatakan, adakah kita menyediakan RPH yang mengandungi objektif yang boleh diukur dan aktiviti pembelajaran yang sesuai? Adakah dia mengikut pelbagai aras? Kalau ada, maksudnya ada di sana. Adakah mengikut peruntukan masa? Okey. Contoh, kita sudah nampak ni ya, dari segi penulisan ini, okey, dia mengikut aras, okey, memperuntukkan masa, mengikut kurikulum. Jadi, jika semua aspek ketiga-tiga ini ada, maka layaklah kita dapat 4. Okey, tetapi kalau sekiranya kita tidak mengikut pelbagai aras, tidak ada, tidak kelihatan, maka kita tengok di sini 2 dan 3, 2 dan 3. Okey, kalau kita tengok 2 dan 3, kita hanya layak di situ mendapat 2 sahaja. Nampak tu? Kita hanya layak mendapat 2 sahaja. Apa-apapun satu ini memang perkara yang sangat penting. Jadi kepada rakan-rakan pentadbir, pengetua, guru besar, memang kena menguasai ini supaya kita boleh memberikan penilaian yang adil kepada rakan-rakan guru. Dan sebagai guru juga kita kena memahami betul-betul supaya standard 4 ini boleh meningkatkan lagi kualiti pengajaran kita di dalam kelas. Okey, itu selesai. Okey. Jadi kalau kita lihat dalam aktiviti ini, kita akan nampak adanya penentuan kaedah pentaksiran, ada menyediakan ABM, dan maksudnya di dalam ini pun sudah kita nampak. Tidak perlulah tik-tik dalam kotak. Kan ada rancangan pengajaran yang ada tik-tik kotak kan. Tetapi kalau sudah terbiasa maka teruskan. Tapi realitinya semuanya ada di dalam aktiviti. Dan saya mengambil kesempatan sedikit di sini untuk penulisan aktiviti. Pastilah kita memulakan dengan murid. Murid diminta menulis, murid diberikan, murid bersama ahli kumpulan, murid secara individu. Maksudnya kerana kita punya PDP itu berpusatkan kepada murid. Okey, dan jika kita lihat di sini, okey, di dalam pengajaran itu pastinya ada unsur-unsur VAK. Maksudnya dalam aktiviti tadi kita nampak ada aktiviti berkumpulan, maksudnya ada aktiviti saja, pasti VAK ini akan ada, akan ada. Jadi untuk VAK ini saya memang ada sediakan satu video khas, rakan-rakan guru boleh melihat di situ ya. Okey. Jadi kalau kita lihat secara kasarnya di sini, tadi kita sudah nampak dalam aktiviti itu, penulisan aktiviti itu, kita boleh nampak ada pentaksiran secara lisan, bertulis dan secara pemerhatian. Jadi kalau kita lihat, memang perkara itu tidak dapat dinafikan jika kita melaksanakan PBDP berpusatkan murid. Okey? Okey, itu selesai. Jadi ini telah saya ulang-ulang berkali-kali tadi, dan
saya juga mengambil kesempatan di sini. Siapakah dalam PBD pastinya sangat penting untuk dilakukan penjaminan kualiti. Mesti dilaksanakan penjaminan kualiti. Dan siapakah yang paling penting di situ untuk penjaminan kualiti? Pastilah ketua panitia. Adakah ketua panitia melaksanakan penyelarasan, pementoran, pengesanan dan pemantauan? Okey. Seterusnya, menyediakan. Okey, ini tindakan yang ketiga ya. Adakah guru menyediakan ABM, BBM? Okey, jika guru menyediakan BBM yang sesuai untuk ketiga-tiga aras tersebut, maka layaklah lakukan guru untuk mendapat kualiti 4. Jadi untuk aspek 4.1 itu sangat mudah ya rakan-rakan guru untuk mendapat 4. Paling penting penulisan. Kita kena menulis RPH itu dengan berkualiti. Jadi jika rakan-rakan guru teringin menulis cara-cara penulisan OPKK, bolehlah lihat di video saya mengenai penulisan OPKK. Jadi semoga perkongsian saya hari ini mungkin ada kekurangan, walau bagaimanapun saya minta maaf jika ada kekurangan, kerana hari ini saya ingin sangat berkongsi ilmu ini kepada rakan-rakan guru agar kita sama-sama boleh menambahkan kualiti pengajaran kita di dalam kelas. Jadi semoga selepas ini kita tidak ragu-ragu untuk meletakkan kualiti 4 di bahagian 4.1 di tindakan 1, 2 dan 3 kerana kita betul-betul faham bagaimana kita boleh meningkatkan kualiti kita sehingga pencapaian ke rubrik 4. Jadi selamat mengaplikasikan di dalam kelas. Terima kasih semua.